Bismillahirrahmanirrahim. Berita kemenangan sampai ke Madinah. Nabi SAW telah mengutuskan 2 orang utusan ke Madinah untuk menyampaikan berita kemenangan orang-orang Islam, yakni di Badar. Mereka ialah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu untuk penduduk di kawasan Al-Aliyah, dan Zaid bin Harithah untuk penduduk di kawasan As-Safilah. Sebelum ketibaan kedua utusan tersebut, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik telah menyampaikan berita bohong. Malah mereka menyebarkan berita kewafatan Rasulullah SAW. Orang Yahudi yang jadi musuh Islam, yang dibenarkan hidup di Madinah di masa itu, termasuk orang munafik, orang yang pura-pura Islam, hatinya tak Islam. Mereka menyebarkan berita bohong untuk menakutkan orang Islam. Orang Islam sudah kalah di Badar, bahkan Nabi mati dibunuh di Badar. Mereka menyebarkan berita bohong. Di sini hikmahnya, Nabi SAW menghantar 2 orang sahabat, Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, untuk menyampaikan berita kepada penduduk Madinah. Sebaik sahaja kedua utusan tersebut tiba di Madinah, mereka telah dikerumuni oleh kaum muslimin. Setelah berita kemenangan itu diketahui, bergemalah suara tahlil dan takbir di kota Madinah. Para sahabat terkemuka yang tinggal di Madinah bergerak menuju ke Badar untuk menyampaikan berita ucapan tahniah kepada Rasulullah SAW. Bila dengar berita kemenangan, mereka bersyukur, mereka bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebut nama Allah sangat gembira, menunjukkan bahawa bagi orang Islam bila gembira kena sebut Allah, bertahlil la ilaha illallah dan bertakbir. Sewaktu berita kemenangan diterima, Sayyidina Uthman dan beberapa orang sahabat sedang mengemumikan anak Rasulullah, iaitu Ruqayyah. Masa itu Ruqayyah, anak Nabi, meninggal dunia. Sayyidina Uthman diizinkan tak pergi ke Badar kerana menyaksikan isterinya yang sakit tenat dan wafat, dikebumikan. Walaupun demikian, Sayyidina Uthman dimasukkan dalam kalangan orang yang mendapat kelebihan ahli Badar. Sayyidina Uthman dimasukkan, diizin oleh Nabi SAW dan dimasukkan dalam mendapat kelebihan ahli Badar. Tentera Islam bergerak pulang ke Madinah setelah selesai pertempuran. Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum berada di Badar selama 3 hari. Mereka tak balik terus, duduk di Badar 3 hari. Dalam tempoh tersebut, mereka duduk 3 hari di Badar. Walaupun dipenuhi oleh orang kafir yang dibunuh 70 orang. Tak timbul masalah takut atu mati bunuh. Itu orang Melayu dia takut ke atu mati bunuh. Di mana Nabi dengan sahabat tunggu di Badar selama 3 hari. Dalam tempoh tersebut, Allah SWT telah menurunkan firman-Nya berhubung dengan harta ghanimah, rampasan perang. Maka adalah rampasan perang yang diambil daripada musuh yang terbunuh dan yang melarikan diri. Di antara adat orang Arab, kalau berperang dibawa harta untuk bagi semangat.
binatang-binatang ternakan, termasuklah perhiasan-perhiasan. Allah Ta'ala menurunkan ayat, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Maksudnya mereka menanyakan tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Asasnya hartanya ikut hukum Allah Ta'ala. Kalau di zaman dahulu, Nabi-Nabi zaman dahulu, bila berperang tak boleh ambil harta rampasan perang. Mereka naklah mengumpulkan harta satu tempat. Allah Ta'ala menurunkan api dari langit. Api membakar harta itu. Ini Nabi zaman dulu. Adapun umat Muhammad SAW diizinkan membahagikan harta rampasan perang ini. Berbeza. Dinasahkan hukum Nabi-Nabi zaman dahulu. Disebut dalam hadis. Hadis ini disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Nabi Yusha' bin Nun yang memimpin Bani Israel selepas kewafatan Nabi Musa alaihi salam, berperang masuk ke Palestin. Setelah berperang, dihimpunkan harta rampasan perang. Tiba-tiba api yang turun mengelilingi harta itu. Tak makan. Api tak makan harta itu. Keliling saja. Lalu Yusha' kata, ada di antara kamu yang khianat. Maka diminta ketua-ketua pasukan bersalam dengan Nabi Yusha'. Maka pasukan yang khianat, yang menyembunyikan harta, tangan ketuanya lekat pada tangan Nabi Yusha'. Allah tak jadikan begitu. Lalu dipanggil anak buah dia bersalam. Didapati memang ada antara mereka yang menyembunyikan harta rampasan. Emas sebesar kepala lembu. Banyaknya emas tu. Sehingga mereka letak, barulah api itu makan. Ini disebut dalam hadis-hadis. Bagaimana umat Nabi zaman dahulu tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Adapun umat Muhammad SAW, Allah Ta'ala menurunkan hukum. Ya kan kita baca. Ada harta yang lekat pada tubuh, yang ada pada tubuh tentera musuh yang dibunuh. Itu ada hukum dia. Ada harta yang boleh halih, yang boleh diangkut, barang perhiasan binatang ternakan. Ada harta yang tak boleh halih, tanah dan bangunan-bangunan. Harta tak boleh halih, ada hukum belaka. Kita akan baca kemudian. Dengan turunnya ayat tersebut, bermakna bahagian harta itu adalah menurut hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin mestilah patuh pada hukum tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membahagikan sama rata harta tersebut. Dengan pembahagian yang dibuat, selesailah pertelengkahan yang timbul di kalangan mereka yang mengejar musuh sehingga tidak sempat mengumpulkan harta. Dengan mereka yang mengumpul harta. Perkara ini berlaku sebelum turun ayat-ayat yang lebih mendalam tentang harta rampasan perang. Ada di antara bala tentera yang kejar musuh. Kejar musuh yang lari. Ada bala tentera yang di belakang, orang ni kutip harta musuh. Hak yang pungut harta musuh ni tak maui kepada tentera yang mengejar musuh ini. Kerana dia kutip harta ni. Jadi balah sama-sama orang Islam. Zaman dulu balah, zaman ni boleh jadi balah juga. Dengan harta dunia ni.
Allah menurunkan ayat supaya mereka berlaku adil. Sebelum bergerak ke Madinah, Rasulullah SAW memerintahkan supaya dijatuhkan hukuman bunuh ke atas 2 orang tawanan yang menjadi penjenayah besar terhadap Islam dan penganutnya sejak zaman Makkiyah. Mereka ialah An-Nadar bin Al-Haris yang dipancung oleh Ali bin Abi Talib, dan Uqbah bin Abi Mu'aid dipancung oleh Asim bin Thabit Al-Ansari. Hukuman ini wajar kerana tindakan mereka berdua yang dianggap penjenayah, bukan kerana tawanan perang. Dalam Islam ada hukum tawanan perang. Tawanan perang hendaklah dilayan dengan baik. Dia beri makan, tak boleh diseksa. Bahkan musuh-musuh yang dibunuh di medan perang tak boleh dicincang. Mayat musuh tak boleh dicincang. Menincang mayat musuh walaupun dia musuh kita berdosa. Dalam Islam tak boleh. Dia mati dah. Biar situlah. Mayat musuh tak boleh cincang. Ni mayat orang Islam. Berlaku baru ni di Turki, seorang wartawan Jamal Khashoggi telah dibunuh, dipancung kepalanya, awak balik ke Saudi, tubuhnya dicincang, dimasukkan air asid untuk dihancurkan supaya tak ada bahan bukti. Yang buat kerja tu orang Mekah dengan orang Madinah, yang memerintah Mekah dan Madinah. Sangat memalukan orang Islam. Mengikut hukum Islam, mayat musuh tak boleh dicincang. Bila berperang, Nabi berpesan, uqtulu fi sabilillah, la taghduru wa la tumathilu wa la taqtulu imra'atan wa la shaykhan wa la rahiban fi sawma'atih. Bila kamu berperang dengan nama Allah, perjalanan Allah, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh kanak-kanak, jangan membunuh padri-padri di gereja-gereja. Ini ada larangan disebut dalam hadis. Allah Ta'ala suruh berperang, jangan melampaui batas. Ini adab yang diajar oleh Islam. Dalam kisah ini, 2 orang yang ditawan dijatuhkan hukuman bunuh. Mengapa? Kerana 2 orang ini penjenayah perang. Penjenayah yang melakukan kesalahan-kesalahan yang besar sebelum perang terhadap rakyat, terhadap Islam. Penjenayah perang boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Adapun tawanan hendaklah dijaga dengan baik. Itu beza. Apabila mereka sampai di Ar-Rawha, mereka telah bertemu dengan rombongan yang datang dari Madinah bagi mengucapkan tahniah. Salamah bin Salamah berkata, apakah kamu datang untuk mengucapkan tahniah kepada kami? Demi Allah, kami hanya berperang dengan orang-orang yang sangat lemah, seperti unta yang ditambat, digantung. Kami menyembelih dengan mudah saja. Ni cakap besar bila menang. Salamah bin Salamah kata ke kawan-kawan dari ucapannya ke Madinah ni, sebenarnya kami perang dengan orang takruk, orang lemah macam unta yang ditambak, mudah je. Rasulullah SAW tersenyum mendengar kata-kata itu, lalu bersabda, wahai anak saudaraku, sebenarnya mereka itu pemimpin-pemimpin kaum. Yang kita bunuh tu bukan sebarang orang, orang besar-besar, Abu Jahal dan lain-lain. Ini bukan orang yang lemah. Jangan dipandang ringan. Usaid bukan Asid. Asid itu salah tu. Betul keajaan. Usaid bin Hudair berkata, wahai Rasulullah, syukur alhamdulillah kepada Tuhan yang mengurniakan kemenangan kepadamu, yang sesungguhnya memuaskan hatimu. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak bersama ke Badar bukan kerana engkar perintahmu.
sedangkan kami tahu bahawa Rasulullah berdepan dengan musuh. Kami menyangka hanya pasukan unta yang pulang berniaga sahaja. Kalau sudah diketahui akan bertempur dengan musuh, kami tidaklah melakukan yang demikian. Rasulullah SAW berkata, benarlah kata-katamu itu. Usaid bin Hudayr berkata, wahai Rasulullah, kami tak sangka berlaku peperangan. Kami ingat hanya untuk meminta tentera musuh yang balik berniaga saja, bukannya pasukan musuh yang besar. Kalau kami tahulah ini satu peperangan yang besar, kami tak akan tinggal Rasulullah bersama. Nabi kata, betul lah. Memang Nabi keluar ke Badar tujuannya untuk meminta kabilah Abu Sufyan, kabilah yang balik berniaga daripada Syam. Tiba-tiba kabilah Abu Sufyan terlepas. Mereka terpaksa bertemu dengan bala tentera musuh yang jumlahnya berkali ganda dengan jumlah orang Islam. Orang Islam 313 orang, musuh 1000 bala tentera yang lengkap dengan senjata. Orang Islam tak lengkap senjata. Berlaku begitu. Itu ujian daripada Allah Ta'ala. Memang betul lah, kami tak sangka. Usaid bin Hudayr ialah seorang sahabat yang dimuliakan, yang disebut dalam hadis kisah seorang sahabat yang baca Quran. Bila baca Quran, unta yang tambak, kuda yang tambak di luar rumah gelepar, merempuh berpusing macam nak putus tadi. Anak dia terkejut, tengok tubik, tengok dia berhenti baca Quran, kuda tu berhenti. Bila baca Quran, kuda tu melontar balik. Lenggok-lenggok tengok awan yang turun dari langit menghampiri rumah dia. Lalu pagi esoknya cerita ke Nabi. Nabi kata malaikat turun. Ini hebat. Usaid bin Hudayr ni, dia baca Quran, malaikat dari langit turun menghormati bacaannya. Macam mana bacaan dia, tak tahu dah. Bacaan dia yang sangat khusyuk, yang sangat baik, yang sangat ikhlas. Itu Usaid bin Hudayr. Rasulullah SAW pulang ke Madinah dengan penuh kehebatan kerana kemenangan yang dicapai di Badar, sehingga semua musuh di Madinah dan kawasan sekeliling merasa gerun dengan kemenangan tersebut. Ramai penduduk Madinah menyatakan keislamannya. Abdullah bin Ubay dan pengikutnya turut menyatakan keislaman mereka, sedang di hati mereka penuh rasa dendam dan pemerusuhan yang membara. Bila dengar orang Islam menang di Badar, puak-puak munafik cakap kuat selalu, kamilah kuat Islamnya. Sebenarnya kami ni Islam sungguh. Cakap kuat selalu. Ini perangai orang munafik sepanjang zaman. Bila tengok Islam dalam keadaan lemah, mereka membisik-bisik perkara yang meragukan. Bila tengok Islam menang, mereka lah yang kuat pada orang lain bercakap, seolah mereka paling kuat Islam. Ini perangai orang munafik di sepanjang zaman. Tawanan perang. Wallahu a'lam.